Pemandangan di sebuah estet mengimbau kembali kehidupan pada ketiga kami 7 beranak, adik-beradik, hidup di ladang kelapa sawit dan getah. Beginilah suasana di belakang rumah. Bunyi kicauan burung menandakan bahawa sudah senja, sudah masuk maghrib. Azan berkumandang baru saja berlalu, menandakan waktu maghrib. Suasana estet tidak akan lagi kekal sekiranya tidak diberi perhatian oleh kerajaan Malaysia. Mungkinkah 10 tahun daripada sekarang akan ada lagi estet-estet seperti ini? Kerana sekarang sektor perladangan kelapa sawit dan getah sudah didominasi oleh Indonesia, negara Indonesia. Malaysia bukan lagi dilihat sebagai pengeksport kelapa sawit utama. Pada satu ketika dahulu, kami hidup di suasana perumahan estet yang sedemikian. Namun sekarang ini ayah kami sudah tidak ada lagi. Tapi ini bukanlah tempat tinggal kami, kerana kami menetap di Yong Ping Estate, ladang Yong Ping A Division. Namun suasananya seakan-akan sama dengan tanah yang dijejaki apabila melihat kepada batu-batu ataupun tanah-tanah yang di sini kelihatan menjelma kembali suasana kehidupan di estet. Rumah-rumah, bangunan entah berpuluh tahun, mungkin 80 sehingga 100 tahun. Jauh non di sana kelihatan pokok yang besar. Ya, pokok dan rumah yang usang. Ya, rumah itu bukan misteri Nusantara, tetapi rumah itu rumah kosong yang mungkin tidak lagi didiami. Di belakangnya itu kelihatan pokok yang besar. Pokok itu sudah ratusan tahun, mungkin puluhan tahun. Inilah suasana estet. Rumah estet, rumah ladang. Anak muda belia yang belajar mengambil kursus ijazah sarjana muda perladangan maupun pertanian dan juga diploma pertanian. Anak-anak ini sudah pasti akan menjadi pengurus ladang dan juga mereka akan menjadi pegawai-pegawai untuk mengurusan perladangan berkaitan dengan pengurusan perladangan kelapa sawit dan juga getah. Namun apakah prospek ataupun masa hadapan graduan-graduan agroteknologi? Mungkinkah sektor perladangan ini tidak lagi wujud di Malaysia pada masa akan datang? Kerana sekarang ini sektor perladangan telah diambil alih oleh negara jiran seperti Indonesia, dan kebanyakan syarikat-syarikat seperti Guthrie sudah tidak ada lagi. Yang ada syarikat-syarikat Sandabi apabila berlaku untuk memperkasakan sektor perladangan ini, maka syarikat seperti Guthrie dari sudut pemegangan saham shareholders, maka mereka bergabung untuk lebih bersaing, berkompetisi dengan negara-negara jiran seperti Indonesia. Maka Guthrie tidak ada lagi. Yang ada sekarang ni Sandabi, begitu juga IOI.
Ya, inilah suasana rumah-rumah kaki tangan. Mungkin sisi, tetapi kalau rumah, ada juga sebahagian daripada rumah Aceh di bawah itu cantik. Rumah baru. Kalau rumah mungkin pengurus ladang, biasanya di atas bukit yang lebih canggih. Ini kelihatan dalam rumah suasana yang cukup kekal abadi seperti mana zaman dahulu. Kalau tengok mozaik, ini jenis-jenis mozaik yang zaman-zaman mungkin 80-an atau 70-an. Lihat sajalah silingnya, kipasnya masih asli lagi. Kita lihat sama suasananya, reka bentuk, dan kita lihat keadaan rumah ini. Ya, kipas KDK yang lama, Panasonic yang baru, siling, suasananya begitu masih lagi kekal. Ya. Ya, kita lihat dapurnya masih kekal. Suasana duduk di rumah. Bilik mandinya begitu gaya. Ya. Adakah di kalangan rakyat Malaysia yang sekarang ini dalam keadaan tahun 2021 mahu lagi bekerja di sektor perladangan, mengusahakan ladang kelapa sawit dan juga getah, dan hidup di rumah yang begini? Bukan mudah. Ya, begitulah keadaannya. Suasana di estate begitu indah penglihatan. Tetapi adakah kita mahu hidup tinggal di sini bagi mereka yang menjadi mungkin sisi atau kerani? Tapi mungkin pengurus ladang ataupun mereka-mereka yang memiliki diploma degree, rumah mereka cantik. Tapi persoalan yang lain adalah, adakah industri perladangan akan kekal di Malaysia? Ya, kami berasal daripada keturunan ataupun adik-beradik kami, ayah kami adalah pekerja ladang, bekerja di estate. Dan saya sudah biasa dengan hidup di ladang, dan kami pernah makan biji sawit, masak, kukus, memang sedap manis, lemak, ya, manis-manis lemak. Setakat mencari biji getah pokok getah, dan kami menanam tunas-tunas getah, dan pelbagai lagi lah. Pengalaman kami, ayah kami mendapat kontrak sub sebagai konduktor, sebagai kerani. Kami adik-beradik hidup membesar di estate. Tapi akak saya masih lagi bekerja di ladang kerana beliau mewarisi pekerjaan ayahanda yang lama. Baik, itulah suasananya. Persoalan sudah timbul, adakah ladang seperti ini akan kekal dan Malaysia mampu menjadi negara pengeksport kelapa sawit yang pertama di dunia dan juga getah pertama di dunia. Tapi apapun, sekarang kita melihat kebanyakan syarikat-syarikat ataupun kita di Malaysia, kita telah melabur di Indonesia, syarikat-syarikat daripada Malaysia mengusahakan tanah-tanah di Indonesia, dan kebanyakannya pengusaha-pengusaha ladang mereka berhijrah ke Indonesia, dan disitulah wujudnya sebahagian besar daripada perusahaan-perusahaan perladangan kelapa sawit maupun getah, khususnya kelapa sawit di Indonesia, yang diusahakan oleh syarikat-syarikat mungkin kita sebutnya Saint Debbie, yang mempunyai pelaburan perladangan di Indonesia. Apapun saudara, sudah tidak ramai pekerja-pekerja di kalangan Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli yang bekerja dalam sektor perladangan di Malaysia. Yang ada adalah di kalangan mereka berbangsa bukannya rakyat Malaysia, kebanyakan daripada Indonesia, mungkin juga di Bangladesh. Itu saja, sudah maghrib. Semoga kita berjaya. Malaysia, negara yang kita sayangi. Bidai syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.